don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Zahid dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 tuduhan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebaskan tanpa dilepaskan pembebasan untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram memberikan dana yayasan akal budi. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti tak komen macam biasa. Yang amat berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi, saudara. Saudara, seawal pendakwaan, saya perlu melaporan keadaannya, saudara. Seawal pendakwaan, memulakan bicara dan pihak pendakwaan. Kena jelas, saudara, ini bukan daripada pihak peguam bela. Pihak pendakwaan, orang yang mendakwa, pegawai yang mendakwa, memulakan bicaranya dengan menyatakan dia mahu memberhentikan prosiding ke atas kesemua pertuduhan yang dibawa terhadap Datuk Sri Zahid Hamidi dan dilepaskan tanpa bebas, iaitu discharge not amounting to an acquittal, DNAA. Jadi pihak peguam negara berpendapat, katanya amat penting bagi pendakwaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah meneliti dan menyiasat dakwaan terhadap Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih oleh rejim kerajaan terdahulu. Ini kenyataan daripada pegawai pendakwa raya di mahkamah, saudara. Perkara itu katanya, saudara, iaitu selaku Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar. Beliau memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi bahawa pendakwaan pihaknya memohon memberhentikan prosiding terhadap Datuk Sri Ahmad Zahid yang dibicarakan atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Menurut Datuk Mat Dausuki lagi, dakwaan pendakwaan terpilih dibangkitkan secara serius oleh Presiden UMNO itu dalam surat representasinya, dan beliau bagi mengkaji kesemua 47 pertuduhan tersebut. Ia selaras dengan tujuan Suruhanjaya Siasatan Diraja yang diumumkan Kabinet yang antara lain bertujuan menyiasat dakwaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang jawatan tertinggi dalam negara. Jadi katanya, kami percaya bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengambil maklum pengumuman Jemaah Menteri bagi penubuhan RCI bagi menyiasat isu dibangkitkan dalam buku My Story, Justice in the Wilderness, tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, dan pendedahan dibuat beliau berkaitan pertuduhan yang dibuat terhadap individu tertentu. Jadi dalam buku itu ada disebut juga, saudara. Jadi Peguam Negara selaku pihak pendakwaan dan SPRM selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua-dua jabatan ini diinsisti undang-undang diperalatkan oleh pihak tertentu untuk tidak menafikan hak tertuduh, dan lebih penting lagi supaya tiada salah laku di sisi undang-undang berlaku. Pihak mereka percaya pertuduhan terhadap tertuduhan di sini perlu diberhentikan buat masa ini, tapi hanya memberikan kesan dilepas tanpa dibebaskan. Mat Dausuki berkata surat representatif Datuk Ahmad Zahid turut menyentuh isu berkenaan siasatan terhadapnya sebelum, semasa dan selepas dituduh di mahkamah yang dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, perah matang dan tidak lengkap. Katanya baru-baru ini juga satu memo dalaman yang dikatakan dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara berkaitan kes yang sedang dibicarakan tular di media sosial, dan pihaknya sedang mengambil langkah untuk menentukan kandungan berkenaan. Jabatan Peguam Negara berpendapat ia adalah penting kerana turut menyentuh secara langsung isu yang dibangkitkan oleh para peguam Datuk Zahid. Jelasnya, ia menguatkan lagi alasan Jabatan Peguam Negara untuk menyiasat secara menyeluruh kes membabitkan ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Saya berikut adalah 11 alasan. Banyak orang tanya, kenapa dibebaskan? Ini perlu saya jelaskan. Berikut adalah 11 alasan yang dihujahkan oleh Datuk Mat Dausuki semasa perbicaraan tadi. Bukan peguam bela, saudara. Ini pendakwa raya, orang yang mendakwa. Itu Datuk Muhammad Dausuki. Pertama, pihak pembelaan telah pun memanggil 15 orang saksi, termasuklah tertuduh sendiri. Dan kami, katanya, sebagai pendakwaan berpendapat bahawa keterangan saksi-saksi ini perlu diteliti oleh pihak pendakwaan dan juga pihak penyiasat. Datuk Sri Ahmad Zahid mengumumkan 2 surat representatif kepada Jabatan Peguam Negara, masing-masing bertarikh pada 8 Disember 2022 dan 25 Januari 2023.
Ketiga, ada 11 perkara saudara. Ketiga, lanjutan daripada representasi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahid, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pada 20 Januari memaklumkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC Chamber bahawa adalah penting untuk siasatan lanjut yang lebih terperinci, mendalam dan menyeluruh dilakukan. Datuk Seri Ahmad Zahid sekali lagi pada 28 Februari 2023 dan 7 Mac 2023 mengemukakan 4 lagi surat representasi yang membangkitkan isu dan bukti baru yang sudah sepertinya memerlukan SPRM menyiasat tersebut. Jadi surat yang kelima, surat representasi Datuk Seri Ahmad Zahid turut menyentuh isu berkenaan siasatan terhadap tertuduh sebelum ni, semasa dan selepas dituduh di mahkamah yang dikatakan dibuat secara terburu-buru, secara cuai, peramatang dan tidak lengkap. 6. Perkara ini sudah semestinya menyebabkan reputasi dan nama baik Jabatan Peguam Negara AGC Chamber selaku pihak pendakwaan dan SPRM dalam selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kaca mata umum seolah-olah kedua-dua jabatan ini adalah institusi undang-undang yang diperalatkan oleh pihak tertentu. Ini kenyataan daripada Timbalan Pendakwa Raya, saudara. Yang ketujuh, untuk menafikan hak Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan lebih penting lagi supaya tidak ada salah laku di sisi undang-undang ataupun no miscarriage of justice, pihak kami katanya percaya bahawa semua pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid perlu diberhentikan buat masa ini, tapi hanya memberikan kesan DNAA. Saudara, kepada beliau sehinggalah siasatan yang lebih menyeluruh dan lengkap selesai. Ke-8, pendakwaan percaya bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengambil maklum berkenaan pengumuman Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat isu yang dibangkitkan dalam buku memoir tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan pendedahan yang dibuat berkaitan pertuduhan yang dilakukan terhadap individu tertentu. Ke-9, Datuk Seri Ahmad Zahid membangkitkan isu yang serius dalam surat representasinya, iaitu berkenaan dakwaan bahawa beliau adalah mangsa pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution daripada rejim kerajaan sebelum ini. Peguam Negara berpendapat bahawa amat penting untuk pihak pendakwaan dan SPRM melihat dan turut menyiasat dakwaan ini. Ke-10, ia adalah selaras dengan tujuan RCI yang antara lain bertujuan untuk menyiasat dakwaan berkenaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang jawatan tertinggi dalam negara. Dan ke-11, satu memo dalaman yang dikatakan dikeluarkan oleh AGC Chambers ataupun pejabat Peguam Negara berkaitan kes yang sedang dibicarakan ini tular di media sosial. AGC atau pejabat Peguam Negara sedang mengambil langkah untuk menentukan kandungan memo dalaman itu dan berpendapat adalah penting kerana ia turut menyentuh secara langsung isu yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid melalui representasi yang dikemukakan serta menguatkan lagi alasan untuk siasatan secara menyeluruh dijalankan oleh AGC Chamber bagi kes membabitkan beliau. Jadi rumusan saudara, akhirnya pihak pendakwaan, bukan pihak peguam bela saudara, pihak pendakwaan mengambil keputusan untuk DNA, discharge none amounting to acquittal, pertuduhan ke atas Datuk Seri Hamidi, dan hakim mengambil keputusan dilepaskan tanpa bebas daripada kesemua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Itu 11 perkara, saudara. Jadi, saudara, banyak orang bertanya pada saya, apa yang dimaksudkan sebagai dilepaskan tanpa dibebaskan? Ini kena jelas, kena faham, saudara. Kalau tidak nanti anda terperangkap dengan apa yang orang mainkan, macam-macam orang mengatakan dalam media sosial dan macam-macam ceritalah, saudara. Maklum sajalah, sebab selalunya kita ni bila sesuatu hukuman ataupun sesuatu perbicaraan dibawa ke mahkamah rakyat, persepsi rakyat dah jatuh hukum. Itu masalah kita, saya. Selalu saya katakan, jangan kita mengambil keputusan. No one is guilty unless proven by the court. Jangan kita ingat, saudara, tidak ada sesiapa pun boleh dikatakan bersalah sehinggalah ia dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Ini perlu dipegang, saudara. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dilepaskan tanpa dibebaskan?
istilah dilepaskan tanpa dibebaskan boleh dianggap sebagai satu keputusan. Sesuatu kes terhadap seseorang individu yang dituduh itu digugurkan atau tidak diteruskan. Namun, pihak berkenaan tidaklah dibebaskan oleh mahkamah. Maknanya pendakwa raya boleh jika mahu untuk mendakwa semula kalau dapatlah ada kes sebut saudara. Berlainan sekali terdapat pembebasan akutel. Itu pembebasan. Pendakwa raya tidak boleh mendakwa semula kerana ia dihalang oleh perkara 7 dalam kurungan 2 perlembagaan berkenaan dengan perbicaraan berulang. Keputusan mahkamah untuk melepaskan tanpa membebaskan pihak berkenaan merupakan satu perkara biasa saudara dari sudut perundangan negara. Secara undang-undang, ini kena jelas saudara. Secara undang-undang, mahkamah tidak boleh membebaskan terhadap tertuduh kalau tidak mendengar keterangan saksi dan melihat merit. Sebab itu, bila gugur pertuduhan sebelum pembicaraan bermula, ia bukannya merupakan pembebasan atau akutel. Kemungkinan individu itu dilepaskan. Tetapi, kemungkinan benda itu boleh dibebaskan. Tetapi, untuk didakwa semula adalah tipis sekali, saudara. Itu keadaannya. Dan saya dipahamkan bahawa Peguam Datuk Seri Zahid, besok dia akan mengumpulkan permohonan di mahkamah untuk kebebasan sepenuhnya. Kita tunggu lagi besok, saudara. Jadi kita dengar pula apa kenyataan daripada media, kenyataan media Peguam Bela. Ini kumpulan Peguam Bela Datuk Zahid. Satu persatu sebab saya kata kena dengar hati-hati. Satu persatu supaya anda jelas ya. Jadi kenyataan itu disediakan berikutan dari keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Arif Datuk Colin Lawrence sekira yang telah membuat perintah dilepaskan tanpa dibebaskan terhadap kesemua 47 pertuduhan ke atas anak guam kami. Itu kata Datuk Isham Teh Potek. Bagi memberi gambaran berkenaan latar belakang tindakan mahkamah sebut kepada umum agar tidak wujud sebarang persepsi negatif terhadap institusi undang-undang negara ini, khususnya kepada Jabatan Peguam Negara serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di antara pembelaan yang dikemukakan oleh anak guam kami dalam pembelaannya dalam tindakan mahkamah adalah ia merupakan suatu kes pendakwaan politik, iaitu political prosecution, saudara. Dalam keterangan bersumpah, masuk mahkamah kena buat keterangan bersumpah dah. Dalam keterangan bersumpah, anak guam kami dalam mahkamah bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, telah memanggil anak guam kami dan memberikan arahan dalam nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO atau untuk menerima sebarang akibat sekiranya arahan beliau tidak dipatuhi. Itu kenyataan di mahkamah, kenyataan bersumpah, saudara. Kalau dia tak setuju, dia boleh cabarlah, saudara. Perjumpaan dengan Tun Dr. Mahathir adalah pada Jun 2018. Waktu bila UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya dulu, saudara. Anak guam kami enggan tunduk kepada ugutan Tun Mahathir dan pada 2 Julai, saudara, 2018, anak guam telah dipanggil oleh SPRM untuk tujuan siasatan dan tindakan mahkamah. Anak guam kami telah dituduh pada 19 Oktober 2018. Daripada tarikh anak guam kami dituduh, jadi kami telah mengumpulkan sebanyak 8 kali surat representasi kepada Jabatan Peguam Negara. Dia yang terkini adalah pada 25 Januari 2023 memohon kepada Jabatan Peguam Negara untuk mengkaji semula pertuduhan tersebut dengan tujuan untuk menarik semula pertuduhan tersebut atas alasan dan sebab yang kukuh bahawa tidak ada asas bagi pertuduhan tersebut. Pada 20 Februari 2023, selaku peguam kepada anak guam kami, kami telah salinkan surat-surat daripada SPRM kepada Jabatan Peguam Negara berkaitan tindakan mahkamah tersebut. Surat SPRM menyatakan, ini dengar baik-baik saudara, ini surat daripada SPRM menyatakan, antara lain, SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti baru. B. Siasatan yang lebih menyeluruh adalah amat penting agar pasukan penyiasat dan pihak pendakwaan tidak dikecam oleh orang awam
dan dituduh melakukan pendakwaan terpilih, iaitu selective prosecution. Terutamanya selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Shariff Samad, di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa disoal balas sewaktu pembicaraan bahawa pertuduhan telah dilakukan sebelum siasatan lengkap sebagaimana telah berlaku dalam tindakan mahkamah tersebut. Jadi secara siasatan yang tak lengkap ini telah menyebabkan reputasi SPRM selaku pasukan penyiasat dan Jabatan Peguam Negara selaku pasukan pendakwaan tercemar di mata masyarakat. Demi menjaga nama baik dan reputasi kedua-dua agensi penguatkuasaan undang-undang negara ini, wujud keperluan untuk proses merekodkan beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM peroleh sebelum ini dilakukan. SPRM memberi jaminan kepada Peguam Negara bahawa siasatan lanjut ini akan dijalankan secara menyeluruh tanpa rasa takut dan pilih kasih serta lebih objektif dan sehingga ke akar umbi. No stone we will left unturned, katanya. Yang ketujuh, saudara, berikutan daripada keputusan Peguam Negara hari ini. Berikutan keputusan Peguam Negara hari ini, kami percaya bahawa keputusan Peguam Negara berkemungkinan akan dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ingin kami tekankan di sini bahawa Peguam Negara hanya melaksanakan budi bicara yang ada sebagaimana yang diperuntukkan di bawah artikel 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Artikel saya dah bercakap dulu, saudara. Artikel buka buku perlembagaan di bawah artikel 145 dalam kurungan perkara 3, saudara. Apa dia kata? Peguam Negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya, sama ada untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain prosiding di Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera. Saya dah bercakap 5-6 malam dulu lagi, saudara. Ini kuasa yang dimiliki oleh Peguam Negara begitu luas, begitu besar, saudara. Dia boleh memberhentikan bila-bila masa pembicaraan sedang berjalan pun boleh di bawah artikel 145 dalam kurungan 3 apabila beliau memikirkan perkara ini mesti dihentikan. Cuma yang tak boleh campur Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah ataupun Mahkamah Tentera. Itu kena ingat, saudara. Sebab itu bila saya baca ada macam-macam orang komen apa semua tu, saya kata mereka kena mengarut ni. Bercakap tidak mengikut falsafah perlembagaan, saudara. Jadi yang keempat, saudara, menurut Peguam Bela Datuk Seri Zahid, malahan ini bukanlah kali pertama untuk mana-mana Peguam Negara menggunakan budi bicara yang ada sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang untuk mengambil tindakan untuk menarik balik pertuduhan dari pendakwaan di mahkamah. Dalam arti kata lain, kata Peguam kumpulan Datuk Zahid dan Datuk Isyam Tepoh, pelaksanaan budi bicara di bawah artikel 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, bukan undang-undang, perlembagaan negara, saudara, sebenarnya adalah suatu perkara yang biasa apabila Peguam Negara dapat menerima alasan yang diberikan oleh pihak-pihak tertuduh melalui representasi yang diberikan. 9. Tambahan pula, proses dan representasi itu juga bukanlah suatu perkara baru kerana ianya telah pun menjadi amalan sebelum ini, saudara. Tidak kiralah di pelbagai peringkat perbicaraan dari Mahkamah Magistrat sehinggalah ke Mahkamah Persekutuan, termasuklah kes-kes yang melibatkan hukuman mati mandatori. Itu keadaannya, saudara. Ke-10, ketika perbicaraan juga, pembelaan anak guam kami di peringkat pendakwaan dan di peringkat pembelaan adalah konsisten, katanya. Beberapa fakta penting perlu diketahui umum, iaitu A. Ucapan pembukaan pihak pendakwaan pada awal kes ini mula dibicarakan di Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa tidak ada satu sen pun, saudara, bahawa tidak ada satu sen pun dana Yayasan Akal Budi digunakan untuk tujuan kebajikan. Itu pada mula-mula kes dibicarakan dulu, saudara. Jangan lupa, pihak pembelaan telah pun membuktikan
melalui saksi-saksi pendakwaan sendiri bahawa kenyataan itu tidak benar dan menunjukkan bukti bahawa sumbangan dan projek yang dikendalikan oleh Yayasan Akal Budi melebihi 100 juta ringgit untuk tujuan kebajikan dan amal jariah termasuk membina masjid di seluruh dunia, mahtafiz serta rumah yatim dan cetakan Al-Quran. Ini kenyataan daripada Peguam Datuk Isham Tehpo. Dia kata, jadi awal pendakwaan, masa buka pembicaraan awal dulu saya, pendakwa dari pihak SPRM, dia kata bahawa duit Yayasan Akal Budi tidak langsung digunakan untuk kebajikan. Jadi kata Peguam, benda itu tak betul. Sebab itu dia kata bahawa pihak pembelaan telah pun membuktikan melalui saksi-saksi pendakwaan. B. Selain itu, saksi pendakwaan sendiri, termasuk bekas pembantu anak guam kami dan juga pakar dari Jabatan Kimia Malaysia, telah mengesahkan bahawa majoriti cek-cek yang digunakan untuk membayar kad kredit bagi kes ini tidak ditandatangani oleh anak guam kami sendiri dan pembantunya menggunakan cop-cop tanda tangan di atas cek tersebut. C. Saksi-saksi pendakwaan sendiri yang dipanggil berkenaan 8 pertuduhan rasuah bagi kes ini juga telah menafikan bahawa mereka telah memberikan rasuah kepada anak guam kami. Ini sepanjang perbicaraan di rututan peristiwa yang dicatatkan oleh Peguam Bela. Di saksi utama bagi 27 kes pengubahan wang haram, kesemuanya telah mengesahkan bahawa wang yang dimasukkan ke dalam firma guamannya tidak ada apa-apa yang mencurigakan dan melanggar undang-undang berkaitan wang yang dikendalikan bagi pihak yayasan. Jadi, rumusannya dengan ini, kami sebagai peguam, kumpulan peguam mengucap terima kasih kepada semua pihak, terutamanya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Barisan Pendakwaan. Itu kenyataan daripada peguam, saudara. Bagaimana pula, saudara, saya ada tadi nampak, memang ini sekejap lagi saya cuba baca lagi. Ini, saudara. Mahkamah Tinggi beri sebab. Ini kena dengar baik-baik, saudara. Mahkamah Tinggi beri sebab bahawa Datuk Seri Hamidi hanya dilepas tanpa dibebaskan. Saudara, siasatan yang masih berjalan dalam penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja menjadi asas keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan Datuk Seri Ahmad Zaid supaya dibebaskan sepenuhnya daripada 4 pertuduhan. Terdahulu, di awal prosiding hari ini, Peguam Bela Datuk Isham Tehpo memohon Timbalan Perdana Menteri dibebaskan sepenuhnya selepas mahkamah dimaklumkan bahawa pendakwan ingin memberhentikan prosiding kes berkenaan dan memberi kesan kepada Datuk Ahmad Zahid. Hakim Datuk Colin Lawrence Square dalam keputusannya berkata, pendakwaan melalui Peguam Negara menjalankan kuasanya mengikut perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah CPC, Criminal Procedure Conduct, dan memohon DNAA. Saudara, discharge non-equator, saudara. Beliau yang juga selaku Hakim Mahkamah Rayuan berkata, beberapa alasan diberikan pendakwaan, termasuk terdapat keperluan menyiasat tuduhan dengan lebih lanjut dan alasan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat kandungan buku My Story, Justice in the Wilderness oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Jadi kata Hakim di Square, untuk rekod, Hakim di Square bercakap, dia kata, seramai 99 saksi pendakwaan dan 15 saksi pembelaan. Saksi pendakwaan 99 orang, saudara. Dan 15 saksi pembelaan sudah dipanggil memberikan keterangan selepas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diperintah membela diri dalam perbicaraan yang bermula 18 November 2019. Jadi, kata Hakim, beliau berpandangan bahawa pendakwaan sudah memberikan alasan kukuh mengapa mereka memohon supaya Datuk Seri Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Atas alasan diberikan, mahkamah dengan ini membuat perintah perlepasan yang tidak terjumlah kepada pembebasan. Sebelum saya menangguhkan prosiding, kata Hakim, saya ingin menyatakan bahawa walaupun kuasa Peguam Negara di bawah perkara 145 dalam kurungan 3
Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 CPC untuk memulakan dan menarik balik kes pada bila-bila masa sebelum penghakiman tidak boleh dipersoalkan. Sekiranya pihak pendakwaan memutuskan di masa akan datang, mereka tidak akan meneruskan lagi pertuduhan ini, masa kehakiman yang berharga akan menjadi sia-sia dan sejumlah besar wang pembayar cukai juga akan dibazirkan. Dengan ini, mahkamah ditangguhkan. Jadi hakim juga merasakan bahawa perbicaraan begini membazirkan wang rakyat, saudara. Itu keadaan, saudara. Saya melihat dari segi kenyataan hakim, kenyataan peguam bela, kenyataan pihak pendakwa raya, memang tak ada kes, saudara. Cuma, teman-teman, bolehlah kata mahkamah dunia lah, mahkamah akhirat dan sebagainya. Sebenar-benarnya, saudara, semua ini bagi saya lah kebenaran. Selalu saya berpegang pada prinsip kebenaran akan wujud dengan sendirinya. Tapi setiap kali kamu membela, bila saya membela tu hari pun, setiap kali itulah kamu akan dituduh sebagai bersalah. Okey, tonton komen saya lah hari ni. Kita lihat kalau baca kat Facebook ke dekat TikTok ke kat mana-mana. Walau memang tak puas hati. Tapi masa Muhyiddin dilepaskan baru ni, dia orang tak bising pula. Dia orang cakap mahkamah betul lah apa semua. Ini bila Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia orang bising pula. Itulah macam-macam dia orang ni, semua tak puas hati. Okey, mari kita terus menyokong kerjaan perpaduan dan Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan PRM Pulai nanti yang pendapat memenanginya. Assalamualaikum.